Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala, وَالتَّطَفُّلُ فِي الْوَلَائِمِ وَهُوَ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِذْنٍ. Maksiat badan yang ke-46 ialah وَالتَّطَفُّلُ. Tataful ni kita tak nak terjemah sebab dia satu istilah. Asal daripada tiflun lah. Tiflun ni budak-budak. Lepas tu dia tafsir lepas pada tu lagi. وَالتَّطَفُّلُ dan tataful. Ataf kepada dulu. Uququl walidain, atah kepada maksiat badan yang pertama dulu tu. Ni maksiat yang badan yang ke-46 dah. Wat-tatafulu dan juga tataful. Fil walaimi jar majrur, pada walimah-walimah jar majrur. Apa maksud tataful fil walaim? Wahwa, dan bermula dia at-tataful. Waw tu istinaful bayani. Al-istinaful bayani seolah-olah orang kata ma huwa tataful fil walaim. Apa itu tataful fil walaim? Maka dia kata wahwa, dan bermula dia at-tatafulu fil walaimi tu ialah khabar ad-dukhulu bi ghairi iznin, masuk tanpa izin. Bi ghairi jar majrur, iznin mudhafu ilaih. Masuk apa ni? Masuk walimah lah. Min ahliha, daripada ahlinya, ahli walaim, ahli walimah. Betul tak? Betul lah. Betul lah. Jadi dia masuk walimah tanpa izin. Masuk walimah tanpa izin ni sebahagian daripada maksiat badan. Orang tak jemput dia mari walimah orang tu, maka hukum dia haram. Tak kisahlah walimatul urus ke, walimah apa sekalipun, tak ada masalah, hukum dia adalah haram. Au adkhaluhu adkhalu ahlul walimah tu. Hu akan dia, akan asyakhsa lah, akan seseorang, ataupun memasukkan oleh ahli walimah, orang yang tuan rumah walimah tu, hu akan seseorang hayaan maf'ul mutlaq, kerana malu. Kita pergi tu nak pi depan pintu rumah dia, orang terpaksa jemput masuk sebab takut malu. Dosa kita ni. Orang terpaksa masukkan kita, jemput kita masuk dalam sebab orang malu kan. Kita halau-halau kita kan, orang kata apa pula. Jadi dia jemput masuk kerana malu. Maka hukum dia haram kita pergi. Ai minad dakhili, malu tu daripada orang yang masuk, malu ke kita. Takut kata kawan ni, takutkan aku tak bagikan, dia kata aku halau dia. Au minal hadirina, ataupun takut malu daripada para hadirin jar majrur, atau kepada minad dakhil.
Orang ramai tengok. Jadi dia pun masukkan dia lah. Masuklah, mari masuk. Masuk tu kerana malu. Kita ni tak dijemput. Dia terpaksa masukkan kita. Hukum dia haram. Wa yuqalu, dan dikatakan akan dia lihadzal dakhili, bagi orang yang masuk tu dikatakan naik fa'il at-tufaili. Tu at-tufail. At-tufaili. Apa at-tufail? Wa huwa, dan bermula dia at-tufaili mubtada, khabar nisbatun ay mansubatun, dinisbahkan akan tufaili itu ila tufailin ibni dallalin, kepada Tufail ibn Dallal. Siapa? Min waladi Abdillah ibni Ghadfanah. Maf'ul mudhaf ilaih mamnu' min as-sarf. Daripada anak Abdullah badal ibni Abdullah ibni Ghadfanah, ibni Ghadfan. Min ahli al-Kufati, daripada penduduk Kufah. Min ahli jar majrur wa huwa mudhaf, al-Kufati mudhaf ilaih. Puak ni lah. Jadi Tufail bin Dallal, dia yang masuk walimah orang tanpa diizinkan, tanpa orang jemput dia. Jadi dia pun masuklah. Kana adalah ia Tufail tu dhamir mustatih wa isim kana kembali kepada Tufail. Khabar kana yadkhulu, masuk ia Tufail walimatul ursi, ai fi walimatil ursi, masuk binazil khafid, pada walimatul urs, pada walimatul urus. Pada walimatul al-urs, kenduri kahwin. Walimatul urus ni dia panggil kenduri kahwin. Walimatul urs sunat dibuat selepas nikah. Kalau sebelum nikah, sebelum akad nikah, tak jadi walimatul urus, tidak sah. Tu. Jadi kenduri biasalah. Sunat buat selepas akad nikah. Dan afdalnya selepas bersetubuh. Afdalnya selepas bersetubuh. Itu lebih baik. Tu. Tapi nak buat tu payah. Biasanya lepas orang akad nikah, petang tu walimah dah. Payah. Kalau beri tempoh, okey lah. Tempoh 2 minggu. Lepas berakad nikah, 2-3 minggu, baru walimah. Sempatlah nak menjinak-jinakkan isteri tu untuk setubuh tu. Dapatlah hak afdal. Atas masing-masing lah. Kemudian dia katanya, dia masuk walimatul urus min ghairi ayyud'a Tufail tu ilaiha ila walimatil ursi, tanpa bahawa diajak akan dia. Ayyud'a ta'wil masdar mudhafu ilaih ghairi, tanpa diajak, diundang akan dia, akan Tufail ibnu Ghadfan tu ibnu Abdillah ibnu Dallal ilaiha ila walimatil ursi, jar maju, kepada walimah perkahwinan. Tak ada, orang tak ajak pun. Maka fanusiba ilaihi, maka dinisbahkan kepadanya, kepada Tufail, jar majrur naik fa'il. Kullu, akan setiap, man mudhaf ilaih, setiap orang, silah yaf'alu, yang membuat ia, yang melakukan ia man, zalika, akan demikian itu, zalika dukhula walimatil ursi min ghairi ayyud'a ilaiha. Ambil situ aid musyar ilaih. Akan demikian itu, demikian dukhula walimatil ursi min ghairi ayyud'a ilaiha. Akan masuknya walimatul urus tanpa diundang kepada walimatul urus. Habis. Kemudian Syekh Musannif syarih kita ni buat marilah jenis-jenis walimah dan nama-namanya. Qala al-musannif anwa'ul walaimi. Dia buat satu topik, anwa'ul walaimi, jenis-jenis peseng-peseng walimah. Walimah walaim atas wazan fawa'il, sirah muntahal jumu', tapi di baris bawah sebab dia ada alif lam, maka dia dilarang beramal sebagai mamnu' min as-sarf. Dan walaim jamak taksir lah. Wa'lam, dan ketahui olehmu, anna, jumlah tu maf'ulun bih, annal walaima, akan bahawasanya walimah itu, khabar anna asyaratun, ada 10 semua, ada 10 jenis walimah, dan 10 tu ada nama masing-masing. Bukan walimah belaka. Jadi kita walimah ni tuju kepada kenduri kahwin je. Hak lain kenduri tu bukan bagi walimah. Maka malam ni kita tahu. Ni pun kita sebut dah dalam Kashfun Niqab jilid kedua, tak silap. Bab walimatul urs. Dan apakah maksiat-maksiat yang menyebabkan kita kalau nak pergi tak jadi wajib. Yang pertama, fayuqalu, dan maka dikatakan lilijtima'i bainaz zawjaini, kerana berhimpunnya antara dua laki bini. Duduk sekali,
tubuh ke. Dia panggil naik fa'il belakang tu yuqal tu walimatu ursin, walimatul urs. Walimah al-urs. Jadi walimatul urus jangan ada maksiat di dalamnya. Perempuan tu jangan soleh. Suami itulah kena tegur. Suami diam juga. Hak suami itu pula ustaz. Puk dia. Dia. Usahalah buat hak tu Kena cakap sikit lah. Ada suara kan. Bukannya bisu. Yang kedua, walida'wati aqdin nikahi, dan kerana walida'wati aqdin nikahi, kerana memanggil akad nikah. Bukan. Jap. Dakwah ni sakit pun dah. Doa ke ajak? Okey. Ajak. Betul lah. Bukan doa. Walida'wati aqdin nikahi, kerana mengajak. Undangan lah. Undangan untuk aqdin nikah, akad nikah. Aqdi jar majrur an nikahi mudhaf ilaih. Jadi maknanya ada kenduri untuk akad nikah ada. Untuk selepas akad nikah pun ada. Jadi kalau yang kerana akad nikah tu dia panggil imlak. Dia panggil imlakun. Walida'watil khitani, dan kerana mengundang untuk khitan. Mengundang, memanggil kita tu kenduri untuk khitan, kerana khitan. Sunat. Maka dia panggil i'dharun. Walisalamatil mar'ati minat talqi, dan kerana selamat perempuan itu daripada darah talaq. Mana apa? Selamat mengandung. Tak mati. Alhamdulillah. Dia panggil buat kenduri lah. Dia panggil khursun. Buat lah. Tu dia. Dulu orang ada khitan, buat kenduri ada. Bi dhammil kha'il mu'jamati, dengan didhammahkan kha yang dititikkan akan dia akan kha, sifat kha. Yang kelima, walida'watil wiladati, dan kerana mengundang al-wiladah, beranak. Tadi tu selamat daripada at-talqi, darah tolak, mana selamat daripada, sama lebih kurang tu. Kan wiladah ni beranak. Hak tadi tu wiladah ni beranak anak. Anak tu sendiri dia kita buat kenduri untuk anak tu. Tu akikah. Aqiqatun. Kalau perempuan tu selamat daripada beranak, dia panggil khursun. Tu dia. Jadi buat sekali. Kalau contoh kita buat kad. Kenduri khursun. Kenduri khurs. Orang pun pelik. Apa benda ni? Kenduri khurs. Tak belajar ni. Tak mengaji ni. Kalau mengaji tahu lah. Orang pun tanya, apa benda ni khurs ni? Kerana selamat bini aku ni daripada beranak. Buat kenduri. Waliqudumin minas safari, dan kerana sampai daripada musafir. Tu dia sampai sebab selamat. Pun doa selamat belakang ni. Sampai daripada musafir, dia panggil naqi'atun. Naqi'atun. Wali ihdathil bina'i, dan kerana baru mencipta binaan, bangunan, buat rumah, baru siap rumah, dia panggil buat kenduri. Wakiratun dia panggil. Minggu lepas ada orang buat rumah baru, senior Uniza tu Raki, dia panggil kenduri. Buat kenduri lah, dia panggil wakirah. Walima yutakhadhu lil musibati, dan barang yang diambil akan ia, dia terjadi akan dia akan matu lil musibah. Tu kalau terjemah zahir lah. Senang ceritanya, kerana bebas, kerana berlakunya musibah, dia panggil wadimatun. Berlaku musibah pun ada kenduri kok. Walima yutakhadhu bila sababin, dan barang yang diambilkan akan dia akan barang tu tanpa sebab. Buat kenduri saya saja, dia panggil makdabatun. Ambil kenduri saya saja. Buat kenduri saya saja, makdabatun. Sebab apa kenduri saja? Tu. Dia tak ada. Tak ada. Yang ke-10, wali khatmil Qur'ani, dan kerana mengkhatam Al-Quran, dia panggil
udhaqun. Tu nama-namanya. Dia tak ada yang buat kenduri kerana berjaya sesuatu. Tak ada tu. Tak ada. Ada 10 ni. Qal Al-Hisni telah berkata oleh Imam Al-Hisni fi Kifayatul Akhyari dalam kitab Kifayatul Akhyar muka surat 681 selesai. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah qaid pula berkenaan dengan bab kurban. Far'un ay hadza far'un, bermula ini satu furu'. Mahallu tadhiyati baladul mudahhi, bermula tempat menyembelih kurban itu. Kita kena terjemah menyembelih kurban. Tadhiyah, menyembelih kurban. Ni. Kemudian bermula tempat menyembelih kurban. Mahallu mubtada at-tadhiyati mudhafu ilaih khabar baladul mudahhi, ialah negeri orang yang buat kurban. Kalau dia nak buat kurban, dia orang yang nak buat kurban tu di Pulau Pinang. Cuma sekali dia akan sebut boleh kita wakilkan buat kenduri, buat kurban di tempat lain, di luar negara ke, luar negeri ke, yang kita tak ada situ, boleh. Wa fi naqlil udhiyati, dan pada memindahkan kurban, daging naik kurban tu pi mana tu? Wajhani mubtada muakhar. Ada dua pendapat ulama khilaf. Was-sahihu, dan bermula pendapat yang sahihnya al-jawazu, harus. Ni kata Kifayatul Akhyar. Qal Hisni fil Kifayatul Akhyar ni hak ni ya. Tapi yang kita duk buat syarah dulu tu kata tak boleh, seperti tak bolehnya memindah zakat. Tak boleh memindah zakat. Ala kulli hal khilaf. Intaha. Tapi yang disahihkan oleh Kifayatul Akhyar kata boleh. Tu. Persoalan antara persoalan kurban yang ditanya macam ni. Tempat kita ni jarang ada orang miskin ni. Contoh KL, mana ada orang miskin? Contoh dia kata. Macam mana nak bagi kat siapa ni orang miskin? Orang miskin tak ada. Kita pun tanyalah Ustaz Abu Samah hafizahullah taala, dia kata kalau tak ada sungguh orang miskin, pilih hak paling rendah. Dia punya tahap yang bukan miskin tu, paling rendah. Dia mendekati miskin lah. Dia tak nak miskin, jadi hak paling rendah kali. Hak tu bagi kat tu. Tu mewakili, dia panggil menempati miskin. Kalau tak ada miskin sungguh lah. Tu. Tu intaha. Kena intaha orang, bukan kalangan kita. Wa qala Syekh Muhammadun Ibnu Sulaiman Al-Kurdi, telah berkata oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi fi fatawihi, dalam kitab fatwanya, kitab fatwa Kurdi muka surat 305. Hari tu baru beli Pesta Mesir hari tu, tak baca lagi. Kitab fatwa pun kena beli kot, kadang-kadang fatwa pelik-pelik, benda yang kadang-kadang terfikir di akal, tak ada dalam kitab fiqh, dalam kitab fatwa. Wa yajuzu tawkilu, dan haruslah fa'il oleh mewakilkan. Tawkil mewakilkan, proses mewakilkan tu fi syira'il udhiyati, pada membelikan daging kurban. Itulah kurban. Pada membelikan kurban, mana pada membelikan kurban ni, daging kurban yang kita nak beli makna lembu kambing tu lah. Bukan beli daging kat kedai. Tu. Yajuzu tawkil fa'il fi syira'i jar majrur al-udhiyati mudhafu ilaih wal aqiqati, ataf kepada udhiyah dan juga akikah. Harus kita wakil kepada orang lain, suruh beli lembu, kambing untuk buat korban, untuk buat akikah. Wa fi dhabhiha ataf fi syira'i, dan pada menyembelih akan udhiyah tu, kita wakil orang suruh sembelih, kita takut darah, boleh. Walau fi baladin, ni ghayahnya, ai walau kana dhabhuha sabitan, sabit ia fi baladin, fi baladi ghairi baladil mudahhi, pada fi baladin ghairi baladil mudahhi, pada negeri yang bukan negeri orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih di Pulau Pinang, dia nak sembelih di Terengganu, dia wakil orang, boleh. Wal aqi, dan orang yang buat akikah, ataf mudahhi. Kama atlaquhu, ay kama atlaqal ulama'u, akan jawazu dhabhiha fi baladin ghairi baladil mudahhi wal aq. Atlaquhu tu balik pada jawaza at-tawkili fi dhabhiha walau fi baladin ghairi baladil mudahhi wal aq. Tu aid dhamir dia. Faqad sarraha qad litahqiq, sarraha fi'il madhi. Faqad sarraha, maka sesungguhnya telah menjelaskanlah ia
dalam menjelaskan fa'il a'immatuna oleh para imam kita, na mudhafu ilaih, iaitu a'immatuna asy-Syafi'iyah bi jawazi tawkili man tahillu dhabihatuhu fi dhabhil udhiyati, harus mewakilkan, bi jawazi tawkil idhafat masdar kepada fa'il, mengharuskan oleh mewakilkan akan man, idhafat masdar kepada maf'ul. Siapa man tu? Tahillu dhabihatuhu, dhabihatu fa'ilhu balik pada man, yang halalah oleh sembelihan man fi dhabhil udhiyati, pada menyembelihkan binatang kurban. Dhabhil udhiyah idhafat masdar pada maf'ul, dhabhi jar majrur wa huwa mudhaf, al udhiyati mudhaf ilaih. Maksudnya kita kena wakilkan kepada orang yang kalau dia buat sendiri sah. Gitu. Kalau orang tu buat sembelih sendiri tak sah, kita tak boleh wakil ke dia. Dalam kitab Syarah Risalah Kurban yang kita buat, mewakilkan kepada orang perempuan tidak aula, tidak utama. Yang aulanya wakil kepada orang lelaki. Bahkan tak silap dia sebut makruh. Tak ingat tu makruh tu. Tu dak. Tak silap mana tak ingat ni. Makruh ke khilaful aula. Dia berasanya makruh. Tapi tak apa, kita tengok lain. Kita tengok Syarah Risalah Kurban yang kita buat. Itu dikatakan oleh Syekh Khatib Syirbi dalam Mughnil Muhtaj. Dia katanya kama faqad sarraha, betul? Wa sarrahu, dan menjelaskan oleh mereka itu ulama, bi jawazi tawkili, dengan harus mewakilkan itu. Dia ulang balik. Awit tausiyati, ataupun mewasiatkan, fi syira'il ghanami, pada membelikan kambing, wa dhabhiha wa dhabhil ghanam, dan menyembelihkan kambing. Sah wasiat tu. Boleh wasiat, boleh wakil untuk beli kambing dan sembelih, untuk wasiat kambing dan sembelih. Wa annahu, dan bahwasanya bahwasanya yustahabbu huduru, yustahabbu khabar anna. Tu. Wa annahu yustahabbu hudurul mudahhi udhiyatahu wa la yajibu, dan bahwasanya disunatkan naik fa'il akan hadirnya orang yang buat sembelih tu, sembelih kurban, udhiyatahu. Tu. Disunatkan hadir oleh orang yang buat kurban tu, udhiyatahu, udhiyatan mudahhi. Hadir apa ni? Hadir ketika sembelihnya sembelih oleh orang yang mudahhi tu. Apa dia? Ketika mana dia buat sembelih kurban, kalau dia tak korban sendiri sekalipun, dia sunat hadir. Dia sunat hadir. Duduk tengok. Sunat hadir. Wala yajibu, wala yajibul hudur. Tak wajib oleh hadir tu, tapi sunat. Wa alhaqu al-aqiqata, dan mengaitkan oleh mereka itu ulama al-aqiqata, akan aqiqah. Akan aqiqah fil ahkami jar majrur, pada hukum-hukum bil udhiyati, dengan bak kurban. Bak kurban dengan akikah sama, sebiji sama, tetapi illa mastuthniya, kecuali barang yang dikecualikan akannya akan barang. Ada benda yang tak sama, contohnya masak daging kambing akikah manis-manis. Kalau untuk kurban mentah-mentah, tu beza. Tu Kemudian dia katanya habis selesai. Kemudian maksiat, perbuatan anggota yang ke-47, wa ayyukramal mar'u, dan bahawa dimuliakan akan seseorang. Kita ni dimuliakan akan seseorang berdosa. Bila? Ittiqa'an li syarrihi li syarril mar'i. Kerana takut terhadap keburukan orang tu. Kita ni dimuliakan orang kerana orang takut kita. Takut kita buat jahat. Kita ni haram. Kita ni buat benda haram. Sebab apa? Orang hormat kita, orang muliakan kita kerana orang takut kita buat jahat kat dia. Bil bina'i lil maf'uli, dengan bina bagi maf'ul. Makna bukannya baca yakrumu, akrama yukrimu, bukan baca yukrimu, yukrama mansub bi an, al mar'u na'i fa'il, ittiqa'an maf'uli ajlih, kerana takut li syarrihi li syarril mar'i, kerana takut terhadap kejahatan seseorang. Iz ta'liliyah, kerana laula zalika asyarra, laula zalika syarruhu tu lam yukram. Jikalau tidak demikian kejahatan dia,
niscaya lam yukram, ay lam yukram al-mar'u, tidak dia akan dimuliakan akan seorang. Tak akan mulia kalau dia tak ada kejahatan tu, tapi sebabkan jahat tu takut buat ke dia, orang pun hormat dia. Walamma radda Umar bin al-Aziz al-hadiyata, dan tatkala telah mengirimlah telah menolaklah oleh Umar ibn al-Aziz, ibnu badal abdi mudhafu ilaih, al-Azizi mudhafu ilaih. Menolak apa? Al-hadiyata maf'ul bih, akan hadiah. Maknanya dia tak terima hadiah. Kalau tak menerima hadiah tu, qila lahu, dikatakan bagi Umar bin Aziz tu, maqul qaul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata. Siap tak ada seruan lagi kalau kita baru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul isim kana, Allahi mudhaf ilaih, khabar yaqbalu, menerima ya Rasulullah, maf'ulun bih al-hadiyata, akan hadiah. Mau nak tolak ke? Rasulullah pun terima hadiah, dia tak terima sedekah ya. Faqala, maka berkata ia Umar ibn Abdul Aziz, kana dhalika lahu hadiyatan wa huwa lana rishwatan. Baca dengan ra di bawah. Itu dia sebut rishwah. Bukan rashwah. Tentang kita RA, itu pun rashwah. Kana dhalika, adalah demikian itu, demikian qabulil hadiyah. Ataupun demikian itu, demikian kaunu Rasulillah yaqbalul hadiah tu. Lahu, baginya, bagi Nabi. Bukan. Kana dhalika, adalah demikian itu. Adalah demikian itu. Demikian apa? Demikian tu. Kana dhalika, adalah demikian itu, demikian hadiah tu. Demikian hadiah tu lah. Lahu, baginya, bagi Nabi itu, hadiyatan, sebagai hadiah, khabar kana. Adalah hadiah itu bagi Nabi itu memang sebagai hadiah. Begitu nak kata. Wahuwa, sedangkan bermula dia ataupun qabul boleh juga kalau tak mau hadiah, sebab huwa tu mudzakkar. Kana dhalika qabulul hadiyah tu lahu, bagi Nabi, hadiyatan, menerimanya hadiah bagi Nabi itu ialah memang hadiah. Sedangkan bermula dia menerima hadiah lana, bagi kita hak puak-puak pemerintah ni, riswatun, khabar. Ialah rasuah. Tu tak boleh terima. Nak sogok tu. Yakni kana yutaqarrabu ilaihi ilan nabi linubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pokah ke? Adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yutaqarrabu, khabar kana, dibuat pendekatan. Taqarruban, yutaqarrabu, dibuat pendekatan kepada Nabi tu, linubuwatihi, berdasarkan hadiah tu, kerana kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, tidaklah liwilayatihi, bukan kerana memerintahnya Nabi SAW. Bukan kerana Nabi ni ada jawatan pemerintah, tak. Kerana dia tu Nabi. Tu orang nak mendekatkan diri kepada Nabi dengan cara beri hadiah. Kerana dia Nabi, bukan kerana Nabi tu ada jawatan politik dalam pemerintahan. Bukan. Wa nahnu, dan bermula kami, hanya sahaja khabar, innama nu'ta, diberikan akan kami, naik fa'il, lil wilayati, kerana kekuasaan yang ada bagi kami pemerintah ni, ada kuasa politik, takutnya jadi rishwah. Zakara dhalika, telah menyebut akan demikian yang madkur oleh Imam Fa'il Al-Ghazali fil Ihya'i, dalam kitab Ihya' Ulumuddin jilid ketiga muka surat 594. Wa qala Al-Hisni, dan telah berkata Fa'il oleh Imam Al-Hisni fi Kifayatul Akhyari, dalam kitab Kifayatul Akhyar muka surat 427. Far'un, ay hadha far'un, bermula ini satu furu'. Idza khattana syakhsun waladahu, apabila mengkhatan ia oleh seorang, maf'ulun bih, akan anaknya seorang. Wa amila walimatan, dan membuat ia syakhsun akan maf'ulun bih, walimah untuk khitan ni dia panggil i'dzar tadi tu. Lepas tu isunya apa dia? Orang bagi hadiah tu milik siapa? Bahari. Qilah ulama, 3 pendapat. Fahumilat ilaihi ila abin, ila syakhsin tu hadaya, dan dibawakan kepada seseorang yang buat walimah tu, hadaya, naik fa'il, hadiah.
Lepas tu, walam yusammi ashabuha. Dalam keadaan tidak sama sekali menentukan ia oleh pemiliknya, pemilik hadiah tu. Al-aba akan bapa, wala libna. Ay, wala yusammi ashabuha alibna. Tidak menentukan, menentukan oleh orang yang bagi hadiah tu akan anak ke pak. Tak ada. Bagi gitu ya. Kalau bagi ke bapak, dia kata ni untuk bapak okey bapak lah. Ni untuk anak ni anak Tapi kalau tak kata apa, bagi gitu ya. Fahal hiya al hadayah, maka adakah bermula dia hadayah tu lil abi atau lil ibni, untuk bapa atau untuk anak. Tu. Wajhani, ada dua wajah pandangan ashab Syafi'iyah. Sahahan Nawawi, telah mentashihkan oleh Imam Nawawi, fa'il maf'ulun bih annal hadaya, bahwasanya hadiah itu isim anna, khabar lil abi ay sabitatan lil abi, sabitatun lil abi, sabit ia pada bapak dapat. Tu pendapat pertama yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Ni masih lagi ibarat dalam kifayatul akhyar. Kifayatul akhyar. Wa ajabal qadhi Husainun, dan telah menjawab fa'il oleh qadhi Husain. Nak usah ni. Annaha maf'ulu bih ajabah, akan bahwasanya hadayah tu lilibni aisa bitatan, bagi anak. Wa yaqbalul abu, dan menerima oleh bapa hanya terima, tapi dia tu milik anak. Tu bapa hanya terima je, esok besar kena bagi kat dia, milik anak. Qultu, berkata oleh aku ni Imam Al-Hisni, garang kitab Kifayatul Akhyar, bukan kitab kita ni, garang kitab Syekh Nawawi bukan. Dia kata yang bagi amru thalithun, mudah-mudahan siogianya fa'il, ada perkara yang ketiga. Ini pendapat ketiga. Thalithun sifat. Wa huwa, dan bermula dia amru thalithun mubtada khabar, annahu, bahwasanya amru thalithan tu, in kanal muhda, jikalau adalah ia isim kana, benda yang dihadiahkan itu, mimma ay sabitan, khabar kana mahzuf. Sabi ia mimma yasluhu lis-sabihi, daripada barang yang sesuai ia barang lis-sabihi, bagi budak-budak. Barang yang dihadiahkan tu barang yang sesuai untuk budak-budak. Contoh mainan, kau nak tahu? Bagi kereta api. Pok tu manfaat apa kereta api tu? Tu sesuai untuk anak lah. Duna abihi, duna abis sabi, tanpa bapak pada anak tu. Kasyai'in, seperti sesuatu min malbusis sigari, daripada pakaian benda yang dipakai budak kecil. Jadi bapak nak milik apa? Fahuwa, maka bermula dia di al-muhda tu lis-sabihi. Benda yang dihadiahkan tu sabitun, milik sabi ia, lis-sabihi, milik anak, milik budak. Terbalik pula, wa in kana ay wa in kana al-muhda la yasluhul muhda lis-saghiri, jikalau tidak adalah ia benda yang dihadiahkan tu, dhamir mustatih wa, kembali kepada muhda, khabar la yasluhu, tidak boleh ia, tidak sesuai ia al-muhda lis-saghiri jar majrur, kepada budak kecil. Fahuwa, maka bermula dia di al-muhda lil abi ay sabitun lil abi, sabit ia bagi bapa. Tak cukup, tak memadai. Contoh dia bagi pakaian kepada pak, saiz bapa, takkanlah anak tu nak pakai. Bila tu 20 tahun akan datang. Lepas tu kalau tak tahu, boleh ihtimal belaka, anak boleh pi, pak boleh pi. Contoh duit. Duit ni ihtimal boleh jadi untuk pakai anak dia, untuk anak dia boleh jadi pak. Contoh macam mana? Untuk pendapat ketiga ni, wa in ihtamalahuma, jikalau berlaku kebarang kalian akan kedua-duanya. Ihtamala ay ihtamalal muhda huma, akan kedua-duanya, akan kedua-dua ibnu dengan bapak tu. Fahuwa, maka bermula dia di al-muhda khabar maudhi'ut taraddudi, tempat untuk taraddud. Tak tahu sini kalau berlaku gini tak tahu milik pak ke anak, tak tahu, taraddud. Li'adamil qarinatil murajjihati, kerana taraddud tu ialah sebab tidak ada bukti qarinah yang merajihkan ia qarinah tu, tak tahu. Macam duit boleh jadi pi ke pak, boleh jadi pi ke anak. Duit tu umur milik anak, boleh tak anak tu milik harta? Boleh. Wali tu bapak dia hanya wali pada harta pada budak tu, boleh jadi. Dan boleh jadi bagi pak, sebab pak ni ahli tabarruk, orang yang bukan mahjur alaih, orang yang boleh menerima tasarruf harta, boleh juga ke pak. Jadi ihtimal
Untuk hal ni amrun thalith tu tak ada jawapan. Tu. Wallah, Allahu a'lam. Allah ke wallah? Allahu a'lam ke wallahu a'lam? Allah. Nak khatam ni. Khatam lambat lagi. Mana dia? Wallahu a'lamu, bukan Allahu a'lam. Dan bermula Allah itu khabar yang maha mengetahui. A'lamu ismu tafdil laisa ala babih. Tu. Kemudian kata Musa, sebab apa laisa ala babih? Kerana kalau kita kata Allah Taala lebih mengetahui. Lebih mengetahui mana ada fadil, ada mafdul. Mana kita menisbahkan pengetahuan selain Allah. Sedangkan bila Allah itu kita kata maha mengetahui, selain daripada Allah, semua tidak dilayak untuk panggil ilmu. Tak layak panggil ilmu. Tak layak panggil ilmu. Hatta ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu badihi. Semua tu jahil. Nisbah pada Allah. Sebab itulah. Ismu tafdil laisa ala babih. Tu. Kata dianya, wallahu alam intaha. Intaha kalamul hisni fi khifayatil akhyar. Qala maksiat yang ke-49. Banyak maksiat badan ni. Wa adamu taswiyati bainaz zaujati pula dah. Dan tidak berlaku adil antara, tak berlaku adil ni malam. Bermalam tak berlaku adil pada malam tu antara isteri-isteri. Ai fil qasmi pada pembahagian hari, fil mabiti pada bermalam. Dari sudut bermalam. Ada 3 isteri. Seorang isteri 3 malam. Betul. Tiba-tiba isteri yang kedua dapat 4 malam. Hak isteri yang ketiga contoh. Bab poligami ni sikit sudah dibahas pada jilid keempat Kashfun Niqab belah belakang. Sambung jilid 5 nanti bab poligami. InsyaAllah ta'ala tak tulis lagi ni. Syarah Idahul Bab jilid ke-5. Dia kata apa? Dia kata tak semestinya giliran hak pertama tu dapat ke isteri pertama, dah kena undi. Siapakah isteri pertama yang dapat? Yang dapat apa? Bermalam dulu. Undi. Yang ketiga dulu. Lepas tu yang pertama. Tu yang kedua. Kemudian dia kata ayil harairi, yakni isteri-isteri yang merdeka belaka. Walau qama bihinna, ghayah kata tak berlaku adil dari sudut bergilir malam ni. Walau qama, jikalau adalah bihinna pada mereka itu para isteri, uzrun fa'il, ada keuzuran. Kalau ada keuzuran sekalipun, tak boleh tinggal bermalam. Sebab bermalam tak mesti jima. Dia sebutlah Kashfun Niqab dulu. Okay. Kamaradin, contoh uzurnya seperti sakit, wahaidin dan haid, waratakin. Ratakin ni orang perempuan yang tersumbat faras dia dengan daging. Itu ratakin, sumbat farah dengan daging. Ada daging, tak boleh sumbat zakat dia tu sebab ada daging lebih, sumbat. Wa qaranin, qaranin ni tersumbat farah tempat jimat tu dengan tulang. Tu qaranin. Wa ihramin, dan sebab ihram, isteri ihram, tiba giliran malam tu dia berihram ni, sama juga kena bermalam walaupun tak disetubuh. Wa kharaja bil harairi, dan telah keluarlah dengan qaid merdeka tu fa'il ma barang, yakni barang yang laukana tahtahu hurratan wa amatun, barang yang jikalau adalah ia tahta zauji, di bawah suami, di bawah perintah suami itu ada khabar isim kana, hurratun ada orang merdeka seorang, wa amatun hamba perempuan seorang. Maka falil hurrati, maka bagi perempuan yang merdeka tu lailatani, 2 malam. Walil amati, dan bagi hamba perempuan tu mubtada muakhar, lailatun semalam. Cuma dalam Kashfun Niqab kita rujuk dalam kitab, dia kata apa? Tak wajib hamba ni dapat giliran. Tak wajib. Sunat saja. Sunat saja. Afadahu Asy-Syirbini, telah memberi faedah akademika al-madhkur oleh Asy-Syirbini, jadi khatib Asy-Syirbini adalah kitab Al-Iqna' jilid kedua muka surat 91.
Maksiat badan yang ke-50-nya wa khurujul mar'ati muta'attiratan. Ni mari perempuan keluar rumah, khuruji ataf kepada uququl walidain. Maksiat yang pertama, ni maksiat ke-50. Ataf. Ataf sana. Jauh ataf. Tu orang kata, orang pondok selalu kata apa? Ataf berapa muka surat? Ni paling banyak ni. Muka surat ni ataf. Kalau saya ni, ataf muka surat yang ke 20. Tu dia. 20 belakang. Tu. Keluarlah oleh perempuan idhafat masdar kepada fa'il. Muta'attiratan, dalam keadaan berbau wangi. Minyak atar tu lah. Bima tazharu, dengan barang yang zahir, yang jelas, yang nyata lah fa'il raihatuhu. Oleh baunya. Nya tu patut merujuk pada minyak wangi lah. Bima tazhuru raihatuhu huma. Hu tu aimah. Ma tu ma mausuliyah. Sebab apa? Sebab bila lalu depan lelaki bau. Tu nyata bau tu. Dia kena pakai minyak wangi hak tak berbau. Au mutazayyinatan, ataupun dalam keadaan berhias-hias ia, itu hal bagi almar'ah. Muta'attiratan au muzayyinatan tu atau muta'attiratan. Bil libasi, berhias-hias dengan pakaian. Pakai cantik-cantik, orang lelaki tengok beliak mata, langgar tiang. Yang muta'attiratan wa mutazayyinatan tu siapa? Untuk siapa? Untuk suami. Sebab tu kita kata dulu apa dia? Isteri ni kena ada 3 pakaian. Kena ada 3 pakaian. Dalam kuliah aku dulu je. 3 pakaian. Pakaian untuk orang, untuk umum di depan orang awam, keramaian orang, ramai orang. Dan yang keduanya pakaian untuk sesama mahram dalam rumah. Dan pakaian ketiga untuk ketika duduk dalam bilik seorang-seorang dengan suami. Hak yang umum tu, tu tutup aurat. Nak pakai nikah, pakai. Pakai pudar, pakai. Tutuplah kau. Tu wajib. Duduk sama mahram pula. Taklah seperti mana hak tadi pakai nikah. Buka lah tudung tu. Tapi pakai yang sopan. Apatah lagi menutup aurat tu wajib lah yang sopan. Tak terbeliak sana sini. Tak mentang lah aurat tu pusat ke lutut ya. Dia pakai seluar pendek je. Atas tak tutup. Tak boleh itu. Pakaian yang sama mahram. Lepas tu di dalam bilik sama suami itu, pakaian yang kata guru kita, yang mana pakaian tu kalau suami tengok berasa nak jimuk. Tu. Sebab nafsu jimuk bukan setiap hari. Tapi kalau andai kata takdir kalau dia ada nafsu nak jimuk tu, kalau dia tengok isteri pakai tu, dia nak jimuk. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walau masturatan, ay walau kanatil mar'atu tu masturatan, meskipun adalah perempuan tu tertutup. Aurat dia tutup, tapi mu'attiratan, muzayyinatan. Ni bahaya ni, orang pergi kerja. Tutup dah aurat, tapi muka traffic light. Dan dia bihaitsu, dengan sekira-kira la yadhharu syai'un min badaniha. Ni okey dah ni. Sekira-kira tidak zahir, tidak nyatalah fa'il oleh sesuatu fa'il min badaniha, min badanil mar'ah, daripada badan perempuan. Jar majrur ha mudhaf ilaih. Walau biizni zawjiha, ay walau kanatil mar'atu. Walau kanatil mar'atu tu mu'attiratan muzayyinatan biizni zawjiha, walaupun dengan izin suami nyonya perempuan tu sekalipun, tapi tak betul. Tak boleh. Bila hak kata haram keluar dalam keadaan minyak wangi mutazayyinah masturah ni, idza kanat, apabila adalah ia perempuan tu khabar kana tamurru, lalu ia perempuan ala rijalin, atas laki-laki, sifat ajanibah, yang ajnabi semuanya. Ni tak ada lah sekarang. Dia agak biasa. Dia suka lah, tambah kalau perempuan tu dia ada sifat suka lalu depan orang. Tu lagi. Nak tengok lalu depan lelaki ajnabi tu, tengok syarah ukur dulu je. Tengok situ lah. Kotak lah situ. Dia beletiak teruk lah situ. Dia suka pesen, suka lalu depan orang. Depan lelaki. Duduk tepi jalan. Suka-suka duduk lepak. Supaya orang tengok dia. Susah.
Ayat ni. Sebab tu perempuan ni duduk rumah bagus lah. Orang perempuan ni suka duduk rumah ni bagus. Satu pujian. Bukan kejian tapi pujian. Ayat ni walau kana khurujuha khurujul mar'ah ma'a zawjiha sekalipun. Meskipun adalah keluarnya perempuan. Idhafat masdar pada fa'il. Khuruju kana, isim kana, ha mudhaf ilaih, ma'a ay sabitan. Sabit ya, ma'a zawjiha. Serta suaminya isi sekalipun. Sebab apa? Sebab dia lalu depan ajnabi dalam keadaan mu'attiratan mutazayyinatan. Tu yang salahnya. Bukan sebab dia izin suami ke, dia keluar dengan suami, itu lain. Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna tu fi'il tu. Fi'il merujuk pada hunna. Dan hendaklah kamu tetap fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Tu suruhan Allah jelas tu. Wa qarna fi buyutikunna ay ilzamna. Ni tafsir ayat Syekh Nawawi. Lazimilah oleh kalian perempuan buyutakunna maf'ul bih, akan rumah-rumah kalian. Wa qila, dan kata sebagian ulama, kunna ahla waqarin wa sukurin. Jadilah kalian akan isim kun, khabar kun. Ahla waqarin, orang yang tenang, wa sukunin, dan tenteram. Duduk rumah relax, tengok TV ke apa. Daripada suka keluar. Asal pukul 10 keluar, asal pukul 9 keluar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah, tidak boleh bertabaruj oleh mereka itu perempuan akan sebagai maf'ul mutlaq tabarruj orang-orang jahiliah yang dulu-dulu. Sifat jahiliah. Ai la tuzhirna, jangan menzahir oleh kalian oleh mereka itu perempuan zinatakunna, akan perhiasan mereka itu. Perhiasan mana? Mu'attiratan muzayyinatan lil libas. Walaupun mereka tu tak aurat. Wala tabarrujna, dan jangan tabarruj oleh mereka itu perempuan mahasinakunna, akan benda-benda elok kalian. Perhiasanlah. Lirijali, kepada laki-laki, yakni al-ajanib. Kama fi zamani kama fi zamanin ay kama thabata fi zamanin, seperti mana barang yang telah sabit ia barang pada zaman, pada masa qabla al-islami, sebelum Islam. Itu jahiliah. Habis. Maksiat badan yang ke-51-nya ataf lagi wasihru, dan sihir hukum dia haram, maksiat badan. Wahwa, dan bermula dia, dan sihir ni kena hudud. Tapi nak sabit lagu mana? Wahwa, dan bermula dia sihir tu lughatan. Lughatan boleh i'rab 3. Tamyiz, mansub bin nazil khafid, hal bagi sihru. Hal bagi huwa boleh. Hal kaunihi lughawiyan. Kalau tamyiz, nisbah bahasa. Maksud bin nazil khafid, dia sihir itu dalam bahasa. Sarfu syai'i an wajhihi, mengalihkan akan sesuatu, idhafat masdar pada maf'ul, an wajhi syai', daripada jalannya, jalan sesuatu. Ubah daripada satu ke satu yang lain. Ubah. Sihir itu ubah. Wasilahan ataf lughah, dan pada istilah muzawalatun nufusil khabithati, menghilangkan akan nyawa-nyawa yang buruk, biaqwalin, dengan perkataan-perkataan, ataf wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan, sifat yang sya'u, yang timbullah anha, daripadanya, daripada akwal dan af'al itu, fa'il umurun, akan oleh perkara-perkara, sifat khariqatun, yang mencari ia perkara tu lil adati, akan adat. Lil adati lam zaidah, adati maf'ul khariqah, mencari ia perkara tu akan ada. Cari ada. Tapi dia kena i'tiqad, kata Allah yang membuat, Allah yang menjadikan terjadinya sihir tu. Barulah tak kafir orang yang buat sihir. Sebab mazhab kita saja yang kata haram tak kafir, mazhab lain kafir. Mazhab lain kafir sihir ni. Tu dia kata wa madhhabul ulama'i, dan bermula mazhab ulama, khabar annahu, bahwasanya sihir tu haqqun khabar. Hakun, benda sebenar. Sihir itu adalah benda sebenar. Makna bukan khayalat. Hakun di sini bukan benda khayalat. Ni ahlu sunnah ni. Walahu, dan baginya, bagi sihir itu, mubtada muakhar, haqiqatun, ada hakikatnya. Bukan satu penipuan macam silap mata. Bukan. Betul sungguh berlaku dan dia memang benar. Khilafan lil mu'tazilati. Ay hala kaunil ulama, hal keadaan ulama itu mukhalifan, berbeza pendapat,
lil mu'tazilati, akan mu'tazilah haitsu qalu. Dia boleh haitsu qalu, haitsu qalat. Kalau qalat nisbah mu'tazilah tu lafaz dia muannas. Kalau qalu nisbah makna dia jam'un minal mu'tazilah. Qalu maqul qaul inna sihra, sesungguhnya sihir itu khabar takhilun, khayalan, ya, bukan benda betul, bukan benda hakun, wa tamwiyatun, dan benda menipu saja, bukan benda yang haqiqatun. Wa annahu, dan bahwasanya sihir itu, itu ataf kepada annahu hakun, bukan ataf kepada innahu takhilun. Ini mazhab ulama alik, bahwasanya yaqtulu, membunuh ia sihir, takdir maf'ul. Wa yumridu, dan menyakitkan ia sihir, takdir maf'ul mahzuf. Wa yufarriqu, dan menceraikan ia sihir, takdir mahzuf. Wa yajma'u, dan menghimpunkan ia sihir akan sesuatu, takdir mahzuf, maf'ul bih mahzuf. Wa ghairu dzalika, dan selain demikian tersebut, dia itulah yang membunuh, dialah yang menyakitkan orang, dialah yang menceraikan orang, dialah yang menghimpunkan sesuatu pada orang dan sebagainya, apa sajalah. Tapi yang memberi taksir Allah, maka dia kata wa ta'thiru dzalika sihri, ataupun katakan wa ta'thiru dzalika kullin minal imrad wal qatl wat tafriq wal jam'i, itu ila ghairi dzalik minallah, ay sabitun minallahi ta'ala, sabit ia daripada Allah, Allah yang beri kesan bukan sihir itu. Kalau ayat etikad begitu, dia hanya haram, dosa besar. Kalau dia etikad sihir tu yang memberi bekah, tapi wahwa, dan bermula dia sihir khabar kabiratu, dosa besar, inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i. Wa kufrun khabar atau pada kabiratun, dan kape inda baqil a'immati, di sisi baki imam-imam lain, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tapi bukan lagi kufur, bukan lagi dosa besar. Yang kata mazhab Syafi'i, yang kata kabirah ni, macam mana dengan pandangan ulama lain? Dia kata wahwa, dan bermula dia kufur tu mahmulun, ditanggung akan kufur tu ala ma idza taqada ta'thirahu min ghairillah, itu kufur, itu ittifaq kufur. Yang khilafnya kalau dia tidak mengiktikadkan taksir daripada Allah, itu khilaf. Ada yang kata dosa besar, ada yang kata kafir juga. Tapi kalau dia iktikad kata sihir itu yang memberi bekah, itu tarik khilaf, itu ittifaq kafir. Alama atas barang yang ida'taqada, apabila beriktikad ia seorang maf'ul bih ta'thirahu ta'thir as-sihri, akan memberi kesannya akan sihir, idhafah masdar pada maf'ul, min ghairillahi, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fayakunu sahir, maka adalah ia orang yang bersihir itu khabar kufran, khabarkan yakun, tapi ia bittifaqin, dengan sepakat para ulama, kufur wal iyad billah. Wa amma idza i'taqada anna Allah jumlah tu maf'ul bih i'taqada. Adapun apabila beriktikad ia seorang anna Allah isim anna, ajra khabar anna, bahwasanya Allah Taala ajra, menjalani ia Allah maf'ul bih adatahu, adatas sihri, adat sihir itu, bi khalqi umuri, dengan mencipta akan perkara-perkara, idhafat masdar pada maf'ul, inda qiraatil azaimi, ketika mana dia membaca mantra-mantra, idhafat masdar pada maf'ul qiraatil azaim, fala yakfuru sahiru, maka tidak kufurlah oleh orang yang sihir itu. Kalau dia i'tiqad Allah lah yang buat juga terjadi sihir itu, aku tapi aku ni sihir dia, wala iyadzubillah. Antara amalan yang boleh mengelak sihir, 2, 3, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam kitab Muntahasul sebut Nabi SAW dia ta'awudz untuk elok daripada benda-benda jahat seperti sihir. Turunnya 2 qul, itulah sebaik-baik ta'awudz. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka selepas turun 2 ayat tu, Nabi SAW tak beramal lagi dengan ta'awudz selain ta'awudz 2 qul tu. Itu ta'awudz yang terbaik. Maka kita Syekh Abdullah Al-Lahdi sebut dalam kitab Muntahasul, baca 2 qul ni, dapat mengelak segala keburukan, gangguan syaitan, iblis, sihir dan sebagainya, insya-Allah taala. Satu. Kemudian satu lagi antaranya ialah ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Surah Al-Baqarah muka surat 16.
Atas kali. Tu. Baik. Tu pun sama juga. Antaranya lagi, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sampai habis surah. Jangan baca tu ya. Tu dia panggil amalan harian lah yang sepatutnya kita baca. Kemudian kata dia, khilafan ay hala kaunihi mukhalifan, hal keadaannya berbeza pendapat, litifaqil mu'tazilati ala kufrihi, akan sepakatnya puak Mu'tazilah. Ittifaqil Mu'tazilah idhafat masdar pada fa'il, ala kufrihi kufris sahiri, akan kufurnya orang sihir. Orang sihir menurut Mu'tazilah tak ada khilaf, sepakat kafir belaka. Ahlus sunnah khilaf kalau dia tidak i'tiqad takfir minallah, takfir daripada sihir. Khilaf. Imam Syafi'i, dosa besar selainnya kufur. Kalau dia beriktikad takfir, tu tak ada khilaf, sepakat kafir belaka. Afadahu Suhaimi, telah berfaedahkan demikian itu fa'il oleh Imam As-Suhaimi wasyarqawi, dan Imam Syarqawi jilid yang kedua muka surat 385 untuk Hasyiah Asy-Syarqawi. Cuma dia tak cari Hasyiah As-Suhaimi. Sebab apa tak cari? Cuba tegur sebab apa tak cari. Sebab apa tak ada taklid? Muka surat berapa? Sebabnya Hasyiah As-Suhaimi alal Hudhudi satu-satunya kitab yang hanya ada di petani saja. Tak ada dah atas dunia ni. Lupus. Di petani ada. Tu pun betul stik. Kita pun ada tak? Suruh orang pondok di sana. Beli lah sebelum lupus. Beli 2 tak apa. Tak ada. Di Mesir pun tak ada. Jordan tak ada. Yaman tak ada. Apa tak ada. Di petani sahaja. Siapa tu yang simpan? Dulu orang Mekah di orang Melayu, ulama Melayu kita ni ngaji Mekah tu dia baca kitab tu. Baca kitab tu. Tak jual. Jual. Hebat tu tak ada lah taklid. Kawan ni pula orang Arab, tak pergi tani. Jadi tak ada lah. Tak ada ruskah tu. PDF lagi tak ada. PDF pun tak ada. Mata bahasa Milah lagi tak ada tu. Tak ada. Di petani saja. Gilah cari Ada orang jual betul stik. Wal khuruju, maksiat yang ke-52. Maksiat perbuatan anggota badan. Wal khuruju an ta'atil imami, dan keluar daripada ketaatan pemimpin. Dia taat pemimpin wajib walaupun zalim, dia keluar. Dia jadi buruh, dia jadi pemberontak. Wa in kana jairan, wa in kana al-imamu jairan, meskipun adalah pemimpin itu jahat, dia zalim sekalipun, khabar kana. Fima laisa bimaksiatin, tapi hak taat tu taat ta'alluq fima pada barang yang laisa, yang bukanlah ia ma bimaksiatin, ba zaidah maksiatin khabar laisa, bukan benda maksiat lah. Kalau benda maksiat kita pun tak turut dia. Benda tak maksiat zalim ke rakyat, tapi kita sokong. Contoh tak ada kaitan dengan Malaysia pun, tapi kita nak kait saja contoh ni. Contohlah dia pemimpin yang zalim, tapi dia anjur Sahih Bukhari, contoh sama Sahih Bukhari, tu sokong. Janganlah kita kata mentang-mentang kawan tu zalim, contoh. Kita pun kata apa tak betul lah anjur Sahih Bukhari, pantah lah. Tu benda baik bukan benda maksiat. Contoh. Afadahu Ar-Ramliyu, telah beri faedah akan demikian itu fa'il oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 246. Maksiat yang ke-53, banyak maksiat Watawalli ala yatimin. Apa tawalli? Ai qabulul wilayati, menerima perintahan, menerima kuasa lah, senang. Menerima kuasa untuk mentadbir sesuatu. Menerima kuasa, menerima jawatan. Watawalli ai qabulul wilayah ala yatimin, ke atas anak-anak yatim. Kita ditugaskan, kita menerima tugas, menerima jawatan sebagai orang yang mengurus anak yatim. Begitu. Lepas tu kita lompat sikit, dia kata ma'a ilmihi, dalam keadaan dia tahu bil ajzi anil qiyami bitilkal wadhifah. Dalam keadaan dia tahu kata dia tak mampu buat tugas ni dengan sebaiknya, dia terima juga. Hukum dia haram. Itu dia.
Ala yatimin, siapa yatim tu? Wa huwa, dan bermula dia yatim mubtada, khabar saghirun, budak kecil. Zakarun, sama ada zakarun, laki-laki ke, au khunthan ataupun khuntha ke, au unthan ataupun perempuan, la abalahu, yang tidak ada bapak baginya, bagi saghir. La aba isim la linafil jinsi, lahu ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, khabar bagilah. Dalam mutamimah sebut khabar la nak mahzuf, kalau faham makna lagi digalakkan mahzuf untuk khabar. Okay. Au masjidin, ataupun dia dapat kuasa menguasai masjid, dia dapat AJK, dia dapat pengurusi masjid, tapi dia tak mampu menjalani tugas sebagai pengurusi dengan baik, dia tahu gitu, dia terima juga hukum jahara. Au liqada'in, ataupun dia terima satu kuasa, satu jawatan tu untuk menghukum orang. Wa huwa, dan bermula dia qada, al hukmu 'ala bainan nasi, menghukum antara manusia, bab jenayah, cerai ke. Siapa nak menangkan siapa, suami ke isteri. Dia tak ada kemampuan dalam hal tu, dia terima juga hukumnya haram. Au nahwi dzalika, kiah negilah seumpama demikian itu, ka ifta'in, seperti berfatwa. Orang tanya soalan ke dia, dia jawab juga dalam keadaan dia tahu kata dia ni tak tahu, dia jawab juga, haram. Orang beri jawatan mufti kepada dia tahu kata kalau jadi mufti tak boleh jadi ni, tak reti ni, dia terima juga, haram. Ifta'. Au wadi'atin, atau menerima amanah orang, titipan orang, wadi'ah. Aku nak pergi Mekah ni, tolonglah, aku tolong jaga sejuta ringgit. Dia terima tugas tu dalam keadaan dia tahu kata dia tak mampu jaga, haram. Au ghairi dhalika, ataupun selain demikian al-madhkur min jami'il wadha'ifi, daripada sekalian tugas-tugas yang lain, apa-apa tugas lah yang kita tak mampu buat, kita terima. Lepas tu saya pantang kalau orang jemput ngajak ni, pantang. Saya tak mampu, saya kena baca dulu. Aku tak mengajak pun. Tu. Rumah yang terkejut-terkejut itu. Ustaz, boleh lah. Apa lotak. Tu. Ya, aku apa? Tu. Ma'a ilmihi, beserta ilmunya. Ilmunya lah. Beserta tahu orang tu. Al-mutawali lah, orang yang dapat kuasa tu. Bil ajzi, dengan lemahnya, anil qiyami, untuk melaksanakan, daripada melaksanakan bitilkal wadhifati, daripada demikian tugasan itu, bitilka jar majrur al wadhifati badal. Bi khilafi ma, berbeza dengan barang, lau kana amina, jika adalah asyakhsu tu khabar, aminan, orang yang amanah, khabar kana kedua, qadiran, mampu, alal qiyami, atas menunaikan bidzalikal wadhaifi, menunaikan pada demikian tugas tanggungjawab. Wa wathiqa min nafsihi bidzalika, dan mempercayai ia seorang daripada dirinya diri seorang, bidzalika apa, bidzalikal qiyam bidzalikal wazifah, dengan demikian tugas tu dia percaya diri dia boleh buat, maka fayambaghi qabulu alwilayah ala dzalikal wadhaif, maka siogianya fa'il oleh menerimanya, qabulu tawalli pun tak apa, menerima penguasaan itu, ala dzalikal wadhaif, atas demikian tugas. Kita yang kuasa, kita yang perintah pula, kita yang buat pula. Sebab kita mampu. Jangan buat tawaduk, kita mampu, kita tak mau juga. Orang tawadah padahal mampu, takut pergi ke orang yang silap. Terimalah. Walau kana qadiran al qiyami bidzalika lakinnahu la yathiqu bi amanati nafsihi, pula dah. Sekarang ni kalau dia ni mampu laksanakan tanggungjawab, tapi dia tak percaya diri dia ni boleh amanah, boleh tak terima jawatan? Walau kana qadiran, walau kana asyakhsu qadiran, jikalau adalah ia seorang itu khabar kana qadiran, mampu ia seorang alal qiyami, atas melaksanakan bidzalikal wadhaifi, dengan demikian tugas-tugas itu, lakinna syakhsa, tetapi yang seseorang itu khabar lakinna la yathiqu, tidak percaya ia seorang bi amanati nafsi syakhsi, dengan amanahnya seseorang, dia tak percaya dia ni boleh amanah ke tak, tapi dia boleh laksanakan tugas tu. Fawajhani, maka iaitu dua pendapat ulama. Faqila, maka sebahagian ulama kata yahrumu qabuluhu, haramlah oleh menerima at-tawali itu. Waqila, nak kata sebahagian ulama la yahrumu qabuluhu, tidak haramlah oleh menerimanya. Wa qala al-Hisni, dan telah berkata oleh Imam al-Hisni,
Dalam kitab Kifayatul Akhyar muka surat 440, wala syakka fil karahati, ai wala syakka sabitun fil karahah. Tidak ada syak sama sekali pada kemakruhannya. Bila kata la yahrum, maka tak syaklah hukumnya makruh. Satu kaedah dalam kitab Al-Majmu' sebut, bila sebut la yahrum, kebiasaannya makruh. Bila sebut la yajuz, haram. Bila sebut la yahrum, kebiasaannya makruh. Sebab tak haram. Tak haram tu apa dia? Harus ke makruh? Makruh. Habis. Yang ke-54. Maksiat perbuatan badan. Wa iwa'uz zalimi. Wa iwa'uz zalimi. Melindungi orang zalim. Kita backup dia. Padahal dia zalim. Dia fasik. Dosa. Yakni iqamatuhu wa iskanuhu. Wa iskanuhu iqamatuhu idhafah. Bukan idhafah. Atah muradif. Menempatkan akan dia akan zalim. Dan memberikan tempat tinggal akan dia akan zalim tu. Lebih kurang. Idhafat masdar pada maf'ul. Fi manzilin, menempatkan tu fi manzilin. Pada satu tempat rumah, sifat la yaqdiru alaihi, yang tidak mampulah atasnya, atas manzil tu, atas tempat tu, fa'il man talabahu, orang yang menuntut ia man hu akan dia akan zalim. Mana dia menempatkan satu tempat yang orang yang tengah cari dia ni tak dapat masuk, tak dapat jumpa dia. Tu. Wa man'uhu, atah pada iwa, dan juga mencegah akan dia akan zalim, mimman yuridu akhdhal haqqi, daripada orang yang berkehendak ia orang maf'ul bih akan mengambil hak minhu minadh zalim, daripada orang zalim tu. Orang nak ambil hak tuntutan kat atas orang zalim tu, dia dapat cegah supaya tak jumpa dengan orang zalim tu. Kal mali, seperti harta, hak tu seperti harta, wal haddi, dan hukuman hudud. Lianna dhalika, kerana bahawa demikian iwa'udh zalim wa man'uhu tu khabar ridha ia ibaqa'il maksiati, dengan kekalnya oleh maksiat, idhafat masdar kepada fa'il, sifat maksiat allati, yang mana ya ta'adda syarruha, yang berjangkitlah, yang melewatilah ia oleh kejahatan maksiat tu ilal ghairi, kepada orang lain. Ya ta'adda ni fi'il muta'addi, makna dia melampaui, mengenailah oleh keburukan maksiat tu pada orang lain. Sebab dia orang zalim, dia bantu pula. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 25. Katanya apa? Sekejap. Kita nak baca sampai bila ni? 2 3 2 3 2 3 1. Okey. Sampai sini ya. Okey, kemudian wattaqu, dan takutlah oleh kalian akan fitnah, maf'ulun bih, la tusibanna, tidak mengenai ia fitnah itu, sifat fitnah. Yang mana fitnah tu tak mengenai akan tusibanna, nun taukid tsaqilah. Asalnya la tusibu alladhina maf'ul bih. Nun tu taukid taukid tsaqilah, nun tsaqilah. Zalamu, yang zalimlah oleh mereka itu alladhi, minkum, daripada kalian, khassah, khusus. Tertentulah fitnah itu. Fitnah itu, takutlah akan fitnah yang mana mengena ke atas orang zalim sahaja. Gitu. Dan orang yang bantu dia kena juga masuk sekali. Wa fil hadithis sahihi, surah Al-Anfal ayat 25. Wa fil hadithis sahihi, dan dalam hadis yang sahih, as-sahihi jar majrur, min riwayati Aisyah, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah, min riwayati jar majrur Aisyah mudhafu ilaih radhiyallahu ta'ala anha, anna Quraisyan, bahwasanya Quraisy, isim anna, ahammahum, menggelisahkan akan mereka itu Quraisy. Siapa yang menggelisahkan dia? Fa'il sya'nul makhzumiyati, keadaan perempuan Makhzumiyah, sifat allati, yang mana saraqat, telah mencuri ia perempuan tu. Gelisah hati puak-puak Quraisy. Mampu dah kawan ni mencuri ni. Faqalu, maka berkata mereka itu, mana dia ada kedudukan lah dalam kaum dia tu. Sampai gelisah. Mana ni kawan ni nak mencuri ni. Faqalu, berkata mereka itu Quraisy, may yukallimu fiha, ay fi allati tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
siapakah yang bercakap ya man akan Rasulullah padanya, yang tentangnya, tentang Makhzumiyah ni, dia curi ni. Faqalu, maka berkata ya mereka itu Quraisy, la yukhbiruhu, tidak siapa pun yang mengkhabarkan akan akan yukhbiruhu ka yukhbiruha. Yukhbiruhu, hu tu balik sya'na al-Makhzumiyah. Boleh. Tidak mengkhabarkan akan sya'na al-Makhzumiyah tu illa Usamatu. Itu fa'il, illa mulghah. Sebab apa mulghah? Sebab illa, sebelum illa ada nafi dan ayatnya tidak tam dalam jurumiyah. Maka i'rabnya ala hasabil awamin. Usamatu fa'il. Tak ada siapa pun beritahu ni dia tu mencuri, melainkan Usamah ibnu Zaid bin Zaid. Dia pecah tembelang. Siapa Usamah ni? Badal. Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hubbu masdar. Cinta. Hibbu ni boleh dua. Muhibbun, mahbubun. Muhibbun orang yang mencintai Rasulullah. Tu. Mahbubun orang yang mencintai Rasulullah. Muhibbun. Mahbub orang yang dicintai Rasulullah. Boleh berlaku dua-dua. Muhibbun wa mahbub. Fakallamahu. Jadi muhib lah sini. Muhib Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah. Dia yang bagi tahu Usamah bin Zaid. Fakallamahu Usamatu, maka telah mencakap akan dia ke Rasulullah, fa'il oleh Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah mereka ni nak menyembunyikan lah kawan ni telah mencuri. Usamah pergi khabar ke dia. Khabar ke Nabi. Beritahu ke Nabi. Tu nak kait dengan iwa'uz zalim tu. Mencuri tu zalim, sebuah kezaliman. Sahibu. Itu. Sahibu saya tekan apa tu? Hibu ni. Bukan sahibu. Deh. Hibu bukan sahibu. Kita Haramain sahibu. Hibu. Sahibu tu sahib Rasulullah. Sahib. Boleh juga sahib para sahabat. Boleh juga. Sah juga. Kita bertarmasi hibu. Sini hibu juga. Kalau sahibu boleh juga. Sahib dengan mana sahabat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga. Ataupun orang yang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh belaka. Sah makna. Tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul, atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala. Atashfa'u apa dia? Atashfa'u fi haddin. Atashfa'u. Asal pada syafa'ah. Tidakkah menolong oleh engkau pada satu hukuman hudud min hududillahi, daripada hudud Allah Subhanahu wa taala? Tolong orang untuk lepas daripada hudud Tuhan ke? Itu. Thumma qama, kemudian berdirilah oleh Rasulullah. Fa khataba, kemudian berkhutbahlah oleh Rasulullah. Fa qala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil apa? Berebut satu ma'mul oleh tiga amil. Qama Rasulullah, khataba Rasulullah, qala Rasulullah. Sudah. Berebut tiga amil. Jadi khilaf Basrah dengan Kufah. Basrah qala tu ya Rasulullah. Yang lain tu takdir. Kufah qama tu yang fa'ilnya Rasulullah. Yang lainnya takdir. Sebab apa Kufah kata qama? Sebab dia lebih dahulu fa'ilnya. Sebab apa Basrah kata qala? Kerana lebih dekat dengan ma'mul. Intaha syarah qatrun nada. Mengaji lah qatrun nada. Kau nak kita baca kot. Ambat lagi lah. Boleh baca tu.
Ni Miza baca mutamimah. Habis mutamimah tu kita baca lapis ni. Fawakih janiyah, kawakib duriyah. Berapa tahun? 3 tahun. Mampu gitu ya. 3 tahun tu baca tiap-tiap hari. Tebal kawakib duriyah. Bukan baca celup-celup semua lah. Celup-celup apa? Ni banyak baca celup-celup ya kawakib tu. Saya mengaji apa? Saya mengaji kawakib. Mana? Tak ngaji kawakib. Tamimah ya. Tu. Hak kawakib tu celup-celup ya. Kita nak baca semua. Betul. Macam orang mengaji. Mengaji apa? Mengaji i'anah. Bukan mengaji i'anah. Mengaji Fatu Mu'in ya. I'anah celup-celup. Mengaji apa? Mengaji bajuri. Fatu Qori ya. Bajuri tu celup-celup. Dia kalau baca bajuri tu baca semua. Betul. Saya mengaji i'anah. I'anah. Macam mana mengaji? Semua. Semua. Betul mengaji i'anah. Macam ni ya. Mengaji kita apa? Mirqatus su'uri tasdiq. Cek. Mengaji matan ya. Ni celup-celup ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mengaji apa? Hasyah Syarqawi alal hudhudi. Ngaji hudhudi ya. Celup-celup hasyah Syarqawi. Tak ngaji semua. Kemudian kata dia, mana dia hilang lah. Thumma qaba innama khabar lah. Maf'ul qaul. Innama hanya sanya ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuhu. Hanya sanya ahlaka telah musnahlah, telah celakalah oleh fa'il alladzina, orang-orang yang min qablikum ay alladzina sabatu min qablikum, orang-orang yang sabitlah mereka itu daripada sebelum kalian. Annahum, bahwasanya mereka itu alladzina, khabar anna, kanu adalah mereka itu alladzina. Idza sariqa, tu jumlah idza dengan jawab khabar kanu. Apabila mencurilah mereka itu, apabila mencuri ia fihim, pada mereka itu alladzina fa'il asy-syarifu, oleh orang yang mulia, tarakuhu, meninggalkan mereka itu alladzina, hu akan dia akad syarif, mana biarkan. Dia mencuri, biar dia orang yang mulia tu ada keturunan. Tak ada, biar. Wa idza saraqa fihim ad-dha'fu, apabila mencurilah pada mereka itu alladzina ad-dha'ifu, oleh orang yang lemah, maka aqamu, mendirikan oleh kalian, melaksanakan oleh kalian, alaihi ala ad-dha'if maf'ulun bih, al-hadda, akan hukuman hudud. Beria-ria lah nak menjatuhkan hukuman kalau dia dhaif. Kalau dia orang mulia, wa aimullahi, ni sumpah, dan demi Tuhan, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ni mari ni buat hadis ni. Demi Allah, jikalau bahwasanya Fatimah isim anna, binta badal Muhammadin mudhaf ilaih, saraqat khabar, mencuri ia Fatimah, laqata'tu, jawab bagi lau, laqata'tu yadaha, yada maf'ul, ha mudhaf ilaih, niscaya memotonglah oleh aku akan tangan Fatimah, aku sendiri potong. Sebab dia tu ikutkan keturunan mulia, keturunan Nabi. Tak kisah dalam bab ni huruf Tuhan tak boleh. Orang mulia ke, orang dhaif ke, orang lemah ke, orang siapa pun dia kena. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan dia akan hadzal hadis oleh Imam Bukhari, Ataf wa Muslimun, dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Hudud, babu karahiyati syafa'ah fil haddi idza rafa'a ila sultan, hadis yang ke-6875, dan hadis sahih Muslim Kitabul Hudud, babu qat'is sariqis syarif wa ghairihi, hadis yang ke-4505. Zakara dzalika, telah menyebut akan demikian al-mazkur tersebut oleh Imam Al-Hisni, radhiyallahu ta'ala anhu, fi Qam'in Nufusi, dalam kitab Qam'in Nufus, muka surat 73. Maksiat yang ke-55, wa tarwi'ul musliminah, dan juga tarwi'ul musliminah, ai ifza'ul muslimin, menakut-nakutkan akan orang Islam. Ifza', menakut-nakutkan, mengejut-ngejutkan. La qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman,
tidak halal, ini haram lah bagi orang yang Islam ayyurawi'a, takwil masdar fa'il yahillu, bahawa menakut-nakut ia muslim, maf'ul bih musliman, akan muslim ay akhara, yang lain. Wa qala, ni hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, hadis yang ke-5006 daripada hadis Abdurrahman bin Abi Layla daripada sebahagian ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakrahu adzal mu'minin, sesungguhnya Allah, isim indah, khabar yakrahu, benci ia, murka ia, ya Allah, akan maf'ul bih, menyakiti akan orang beriman yang lain. Idhafah masdar pada maf'ul. Setengah nuskhah al-mu'minina, adzal mu'minina. Itu. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maksiat yang seterusnya, maksiat badan yang ke-56, wa qat'ut tariqi, dan memutus jalan. Apa memutus jalan? Penyamun lah, senang. Perompok, penyamun. Ai qat'ul mururi, memutuskan lalu, fiha fit tariq. Tu. Fiha ke? Fiha ke fihi? Fiha juga. Qat'ul mururi fiha bita'arudi lil mari ay man'uhu minhu. Aduh. Qat'ul mururi fiha. Nak balik mana? Tariq tu bukannya jamak. Tariq tu muzakkar. Tariq tu muzakkar, kalau dia jamak taksir turuq. Tu kalau takdir jauh lah. Dia katanya wa qat'u tariq ay qat'ul mururi, memutuskan akan lalu, fiha padanya ay fil madhkurah min at-tariq. Bita'arudi, dengan mencegah, lil mari, akan orang yang lalu. Lam zaidah mari maf'ul bih ta'arud, mencegah orang lalu. Yakni apa ta'arud? Man'ihi minhu. Man'il mari minhu minat tariq. Ni muzakkar pula. Mencegah akan orang yang lalu tu daripada jalan tu. Tu. Orang yang qat'ut tariq ada hukuman hudud dia. Wa yuhaddu, sebab dia menakut-nakutkan orang Islam dan dia nak curi harta. Boleh jadi nak curi harta, boleh jadi nak bunuh, boleh berlaku. Tu dia bahas ni. Wa yuhaddu, dan dihukumkan hukuman hudud, ai naik fa'il qati'ut tariqi, akan orang yang memutuskan jalan, orang yang kacau je jalan lah. Bihasabi jinayatihi, dengan sekira-kira jenayahnya jenayah qati'i tariq. Ada kadang-kadang dia halang tu sebab nak bunuh, ada kadang-kadang nak menyamun saja, ada kadang-kadang menyamun serta bunuh. Dua-dua tu. Tu qat'ut tariq. Ai iktisabi qati'i tariq, yakni usaha dan perbuatan qati'i tariq, al-ithma maf'ul bih iktisab, akan dosa, berusaha akan buat dosa tu. Bi ahadi arba'ati asya'a, dengan salah satu daripada 4 perkara. Tu ya. Apa 4 perkara tu? Dia ada 4 hukuman hudud untuk 4 cara yang berbeza, 4 jenayah yang berbeza untuk qati'ut tariq. Pertama, imma bi ta'ziri, sama ada dengan ta'zir, bayaran daripada qadi, daripada pemerintah, bayaran tertentu ataupun denda tertentu. Contoh, bihabsin, dengan penjara, wa ghairi habsin, dan selain penjara. Kerana apa? Lirtikabi qati'i tariq, kerana membuatnya oleh orang yang memutuskan jalan ni, idhafat masdar pada fa'il, maksiatan maf'ulun bi irtikab, akan maksiat. Maksiat sifat la hadda fiha ay fil maksiyah, ay la hadda sabitun fil maksiyah, tidak ada sama sekali hukuman hudud pada maksiat, wala kafarata fil maksiyah, tak ada juga sama sekali kafarah dalam maksiat tu. Maksiat tu tak ada kafarah, tak ada hudud, maka dia kena ta'zir. Wa habsuhu, dan bermula penjaranya, menahan qati'ut tariq itu, mubtada hu mudhaf ilaih, fi ay sabitun khabar, sabit ia fi ghairi baladihi, pada selain negeri orang tu, aula, tidak, aula tu khabar.
Wa habsuhu fi ghairi baladihi aula khabar. Lebih utama, yakni min baladihi. Lebih utama daripada negeri sendiri. Padahal kalau dia tangkap dia Terengganu, dia pergi Kelantan. Gitu. Lebih aula lah, makna bukan je syarat, aulanya begitu. Hatta tazhara mansubi al-mumarah. Sehingga jelas nyatalah fa'il taubatu siapa? Taubatu qati'i tariq. Fa'il. Oleh taubat qati'i tariq itu. Afdalnya begitu. Tapi kita tak buat begitu rasanya. Kecuali kalau kita Malaysia ni jenayah, kalau dia dapati di situ lah tangkapnya. Tak kisahlah orang mana. Wa dzalika, dan bermula demikian itu. Mujuk tak luar negara lagi teruk tu. Wa dzalika, dan bermula demikian itu. Demikian apa? Wa dzalika wujubut ta'zir. Wajib ta'zir tu sabitun khabar. Sabit ia illam yaqtul ahadan. Jikalau tidak sama sekali bunuh ia seorang akan seseorang yang lain. Dia halang orang jalan je, dia tak bunuh orang pun, ta'zir. Macam mana? Bi ayyaqtasira, dengan sekira-kira bahawa menghak ia qati'ut tariq ala mujarradil ir'abi, pada ke atas semata-mata menakutkan orang je. Dia tak bunuh orang, tak ambil harta orang, dia menakutkan orang saja. Maka hak ni kena ta'zir, penjara dan sebagainya. Awil i'anati lil qati'ina, ataupun atah mujarrad, hanya menolong akan orang-orang yang nak qati'ut tariq, orang yang nak halang jalan tu. Lam zaidah maf'ul bi i'anah. Walam ya'khudhil mala an-nisaba, dan tidak sama sekali mengambil ia seorang akan harta yang cukup nisab. Tak ada. Kalau ada pun 2 rupang, 3 rupang, tak sampai cukup nisab, 20,000, 30,000. Bi alam ya'khudh malan aslan, maksud tak mencapai nisab tu taswir. Ni kena taswir. Takut faham kata, malan nisab. Kalau bukan malan nisab lagu mana? Kalau tak sampai nisab, 2 rupang yang dicuri, RM100, maka dia tasbih. Bi alam ya'khudh malan aslan, dengan sekira-kira tidak sama sekali mengambil ia qati'ut tariq, maf'ul bih, akan harta sama sekali, au akhadha, ataupun ambil juga ia qati'ut tariq, maf'ul bih, aqalla min nisabi sariqatin, lebih sedikit daripada nisab benda yang dicuri. Benda yang dicuri harta. Makna dia mencuri kurang daripada qadar nisab. Tak apa. Hak tu orang ni hanya kena ta'zir. Okey. Yang keduanya, au bi qat'i yadin wa rijlin. Ambil mata dulu. Ataupun dengan potong tangan dan kaki, tapi bersilang. Yadin yumna wa rijlin yusra. Tangan kanan dan kaki kiri. Daf'atan wahidatan, sekaligus, au alal wala'i, atau secara berturut-turut. Potong tangan itu hak syarak. Nak potong sekaligus kaki dengan tangan atau berturut-turut, itu hak mustahiq, orang yang berhak untuk menentukan. Dia buat jenayah ke orang tu berhak nak tentukan. Dia ni potong sekaligus ke, nak potong satu-satu. Tapi potong mesti kena potong. Itu hak syarak. Tu. Alal wala' li'annahu, kana bahawasanya haddun wahidun. Karena bahawasanya qat'u yadin wa rijlin tu khabar haddun wahidun, hudud yang sama. Dia bukannya tangan tu hudud lain, kaki hudud lain, bukan, hudud yang sama saja. Wadzalika qat'u yadin wa rijlin tu, dan bermula demikian memutuskan memotong tangan dan kaki itu sabit ia ayat bukan. Wadzalika ayat khuda tu selalu. Ayat khuda tu khabar lalu. Ayat khuda bahawa mengambil ia seorang nisaba sariqatin, akan nisab mencuri. Apa dia? Dia ambil harta cukup nisab dan ke atas. 30,000 dicuri. Bila syubhatin, tanpa sebarang syubhat, yakin min hirzin, dia curi pula daripada tempat menyimpan harta. Peti simpanan. Jar majrur. Tapi walam yaqtul ahadan, tidak sama sekali bunuh ia seorang akan seseorang pun. Qati'ut tariq tu tak bunuh orang. Qati'ut tariq, dia sekat orang jalan, dia hanya ambil harta yang disimpan oleh orang tu. Dia rompok. Dan lebih nisab, hak ni kena potong silang. Fa in 'ada ba'da qat'ihima, dah kalau dah potong jenayah kali pertama, potong silang, dah dia buat lagi macam mana?
Dia pun kata fa in ada qati'ut tariqi, maka jikalau mengulanglah ia qati'ut tariq ba'da qat'i yadin yumna wa rijlin yusra, selepas daripada memutuskan akan tangan kanan dan kaki kirinya. Tu Lepas tu dia buat lagi. Maka quti'at rijluhu, diputuskan, dipotongkan naik fa'il akan kakinya, kaki qati'it tariq, sifat al-yumna yang kanan, ataf wa yaduhu, dan tangan qati'it tariq, sifat al-yusra yang belah kiri pula. Jadi tak ada tangan, tak ada kaki ya. Wa dhalika, dan bermula demikian itu, demikian mana ni? Wa dhalika qat'u yadin yumna wa rijlin yusra daf'atan wahidah aw 'alal wila' tu. Yang ni nak merujuk kepada potong sekaligus ke potong betul secara berurutan. Hak tu bi talabin ai sabitun khabar. Sabit ia bi talabin dengan tuntutan minal maliki, daripada pemilik, lil mali, bagi harta tu. Dia yang pilih lah. Nak potong sekaligus ke, nak potong satu-satu, tangan dulu baru kaki dulu, contoh. Dia tu yang menentukan. Wa ammal qat'u nafsuhu, adapun bermula potong itu sendiri, khabar fala yatawaqqafu ala talabin, maka tidak terhenti ia qat'u, tidak berhajatlah qat'u itu ke atas tuntutan, yakni tuntutan minal malik. Bukannya malik tu boleh halang, kata tak payah potong ada potong tak potong, tapi mu pilih. Tu walak ke daf'atan wahidah. Wa inna ma quti'a, hanya dipotong akan dia. Sebab apa potong? Silang. Pula dah. Hanya quti'a, quti'al yadun yusra yumna wa rijlun yusra tu min khilafin, daripada berbeza. Makna beza arah. Kanan kiri, kanan tangan, kiri kaki. Apa beza tu? Khilaf. Li'alla tafutal manfa'atu kullun manfa'ah min janibin wahidin. Tengok syarak. Masih ada ihsan lagi. Supaya tidak luputlah fa'il oleh manfaat semuanya, taukid. Semua manfaat anggota. Kaki masih ada, tangan masih ada manfaat lah. Min janibin wahidin, daripada sisi yang satu. Apa sisi yang satu? Dia ada tangan lagi untuk tangan buat kerja, dia ada kaki lagi untuk buat kerja. Tak adalah semua putih semua. Tangan belakang putih dua-dua. Tak boleh. Kaki belakang putih dua-dua, kita potong. Tak boleh. Potong selang. Supaya masih lagi dapat manfaat anggota. Betul tu. Itu yang kedua, qati'ut tariq yang level atas lagi. Au bi qatlin, ataupun bukan dah potong tangan kaki dah, kena bunuh pula. Kena bunuh. Hukuman dia bunuh. Muhattamin, yang dipastikan akan bunuh tu. Muhattam, yang mesti, yang jazam. Bila tu in qatala ma'suman, apabila telah membunuh ia qati'ut tariq akan orang yang dipelihara syarak. Yang dulu tu. Yang dulu kita buat tu ma'suman tu. Bi yukafi'uhu, yang mana maksum ini sifat yang menyamai ia, yang setara ia maksum akan dia akan qati'ut tariq. Orang yang sama darjat, nisbah manusia maksum. Tu contoh. Kawan ia bunuh kawan dia dan sebagainya. Amdan, sengaja. Walam ya'khudil malan nisaba, tetapi dia tidak mengambil sama sekali maf'ulun bih akan mal, akan harta yang cukup nisab tu. Li'annahu, karena bahwasanya, sebab apa kena bunuh? Li'annahu, karena bahwasanya qati'ut tariq ni khabar dhamma ila jinayati qati'it tariq ikhafat as-sabilil muqtadiyati ziyadatal 'uqubati, kerana menghimpunkan ia qati'ut tariq kepada jenayah qati'ut tariq. Menghimpunkan apa? Maf'ul bih, ikhafatas sabili, menakut-nakutkan di jalan, al-muqtadiyata, tu sifat bagi, bukan al-muqtadiyati, sifat bagi jenayah yang memberi faham ia jenayah yang menakut-nakutkan orang ni. Ziyadata maf'ul bih muqtadiyah, memberi faham akan jenayah, oleh jenayah ni akan ziyadatul uqubati, lebih siksaannya, lebih azabnya, lebih dendanya. Wala ziyadata huna, dan tidak ada lebih di sini, illa tahattumul qatli, melainkan pasti bunuh saja yang ziyadatul uqubah.
Tak ada ziyadatu uqubah yang lain dah, melainkan bunuhnya. Fala yaskutu, maka tidak gugur ia al-qatlu tu bi'afwin mustahiqin, dengan kemaafan orang yang berhak. Iaitu pemilik harta, orang yang berhak ini orang yang bunuh keluarga dia tu lah. Orang yang bunuh keluarga tu. Orang yang bunuh keluarga tu dalam bab ni qati'ut tariq tak boleh al-afu. Kalau beza dengan bunuh biasa. Kalau bunuh biasa boleh dia al-afu. Ada diat ke, afu ke, kisos. Kalau ni tak boleh pilih. Memang kena bunuh. Muhattab tu, kata muhattab tu mesti kena bunuh. Aduh. Okey, yang kata mesti kena bunuh tu wa mahallu tahattumil qatli, dan bermula tempat mesti pasti bunuh tu idza qatala li akhdhil mali. Ada motif. Dia bunuh kerana apa? Dia tak ambil harta tapi bunuh ada. Bunuh tu kerana apa? Idza qatala, apabila telah membunuh ia qati'un tariq, ai asy-syakhsa, akan seseorang li akhdhil mali, untuk mengambil akan harta, idhafat masdar pada maf'ul. Sebab tu dia bunuh, dia nak ambil harta. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yaqtul li akhdhil mal, kalau dia ambil bukan kerana nak harta, fala tahattuma, maka tak ada tahattum. Bila tak ada tahattum, berlaku qisas saja. Berlaku qisas. Maka barulah ada hak untuk waris dia nak menentukan. Sebab dia tidak tahattum. Ni qatlu tahattum untuk tariqut tariq. Sebab apa dia bunuh, ada hukuman bunuh yang tahattum? Sebab dia sekat orang kerana nak ambil harta, dia pun bunuh. Dia tak ambil harta, dia bunuh kerana harta. Dia bunuh kerana nak harta, tahattum. Dia bunuh saja, bukan nak harta, bunuh sajalah. Pergi pada bab bunuh. Qisas. Hakahu Syirbini telah menghikayatkan dia kal mazkur oleh Imam Syirbini wa Syarqawi. Imam Syirbini dalam Mughnil Muhtaj jilid yang keempat muka surat 180, wa Syarqawi, dan Imam Syarqawi dalam Hasyiah Syarqawi ala Tahrir jilid yang kedua muka surat 437, anil Bandaniji, daripada al-Imam al-Bandaniji rahimahullah taala. Salah seorang ulama yang disebut juga banyak kali oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan juga hukuman yang keempat, au bi qatlin wa salbin. Ni tiga. Dalam bunuh, solid pula. Sula. Solid. Solid. Silap. Sula lah. Solid. Solid ni gantung lah, gantung. Bunuh, lepas bunuh, gantung. Itu. Mana lepas bunuh, gantung. Betul lah. Bila dia kena buat begini? In qatala, jikalau bunuh ia qati'un tariq wa akhadhal mala nisaba. Dahlah bunuh, ambil pula harta. Tadi tu bunuh, niat nak ambil harta tapi tak ambil harta. Maka hak tu bunuh saja. Ni dahlah bunuh, ambil harta pula. Dah kena bunuh lagi pula sorry. Ni kalau buat kat Malaysia ni. Tengok orang tak berani nak mencuri. Akhadhal mala nisaba al-muhraza, sifat mal yang disimpan, yang terjaga, yang dijagakan akan dia, yang dijagakan akan harta tu anhu, daripadanya, bila syubhatin, tanpa syubhat. Jadi dia ambil harta yang sudah disimpan, terjaga elok. Dia bunuh kawan tu dan dia ambil harta tu, harta yang disimpan di orang tu dia ambil, maka dia kena bunuh lagi pula salib. Wa yakunu salbuhu ba'da ghaslihi, dan adalah salibnya qati'ut tariq itu khabar mahzuf sabitan, sabit ia ba'da zaraf zaman ghasli mudhaf ilaihi mudhaf ilaih, selepas mandi qati'ut tariq wa takfinihi, dan mengkafankan akan ia akan qati'ut tariq was salati alaihi, dan sembahyang ke atasnya, ke atas qati'ut tariq. Apa maksudnya? Bukannya solid tu solid tu kita kapan ke dia, kita sembahyang ke dia. Mana apa sembahyang ke dia? Mana gini, kita buat hukuman bunuh dulu, lepas bunuh kita selesaikan, kafankan dia, sembahyangkan dia. Lepas dah kafan elok, kita solid, macam tu, kita gantung dia. Lepas tu apa maksud tujuan untuk gantung ni? Wal gharadu, untuk solid ni, wal gharadu min salbihi min salbi qati'i tariq ba'da qatlihi ba'da qatli qati'i tariq. Bermula tujuan mubtada daripada mensalib akan ia akan qati'i tariq, idhafat masdar pada maf'ul, min salbi jar majrur, ba'da zarf zaman qatlihi mudhaf ilaih, selepas membunuh qati'i tariq. Apa tujuan dia? Khabar.
ziyadatun fit tankidi bihi ay bisalbi. Menambah pada memperingatkan orang lain dengan sebab solid tu. Li ziyadatil jarimati, kerana bertambahnya perbuatan jahat dia tadi, dah lah bunuh, ambil harta pula. Wa zajri ghairihi, dan memperingat dan menegah akan orang lain. Akan orang lain pada qati'i tariq, supaya jangan jadi gini. Mencegah orang lain, menghalang orang lain, zajri. Wasalbu yakunu ala khashabatin, dan bermula salib itu adalah ia salib itu sabitan khabar. Sabit ia ala khashabatin, atas kayu, wa nahwi khashabah, atau seumpama kayu, besi dan sebagainya. Gantunglah. Waqila, ada kata gitu, tapi sebagian ulama kata yutrahu, dilemparkan akan qati'u tariq tu alal ardi, biar dilemparkan atas tanah, hatta yasila sadiduhu, sehingga mengalirlah ia oleh nanah qati'u tariq. Allah wal'iyadzu billah. Afada dzalikal hisniyu, telah beri faedah akan demikian itu oleh Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, muka surat 631. Wa yakunu salbuhu, dan adalah salib qati'i tariq itu khabar kana salasata ayyamin bilayali salasati ayyam, 3 hari dan malam-malamnya, 3 hari 3 malam kena salib, gantung. Supaya apa? Liyashtahira al-halu, supaya masyhurlah, terkenallah oleh keadaan tu, wa yatimmun nikalu, dan sempurnalah oleh memperingatkan orang lain, sempurna 3 hari 3 malam. Summa ba'da thalathati, kemudian selepas 3 hari itu, yunzalu hadha, diturunkan akan ini mayat lah qati'u tariq itu. Bila diturunkan tu, illam yukhaf, bila diturunkan selepas 3 hari 3 malam, illam yukhaf taghayyuru qati'i tariq qabla thalatha. Kan pendapat tadi yang kedua kata dilempar di atas tanah sehingga keluar nanah. Tapi untuk pendapat yang kata gantung ni, lepas hari ketiga turunkan dia. Kalau tak takut berubah bau, kalau takut berubah bau, turun dah walaupun belum 3 hari. Illam yukhaf taghayyuruhu, naik fa'il, taghayyuru qati'i tariq, berubahnya orang yang mati qati'i tariq ni, yang ni berbau lah, qabla thalathah bil infijari, dengan infijar, terpancarnya, infijaris sadid, dengan terpancarnya nanah ke dan seumpamanya, wahdahu ay munfaridan. Wahdahu ay munfaridan, semata-mata. Mana ada ihsan jugalah. Tak mau bagi busuk mayat, turunlah kalau busuk. Fa in khifa, maka jika ditakutkan, fa in khifa taghayyuru, jika ditakutkan akan berubahnya tu, maka unzila, diturunkan akan dia, akan qati'u tariq, hina idh khifa taghayyuruhu, tatkala ditakuti berubah bau. Wujuban inzalan wajiban, akan sebagai menurunkan yang wajib. Inzalan wajiban, akan sebagai menurunkan yang wajib. Sifat bagi mutlak mahzuh. Alal asahi in jaraina alal qaulil asahi, ta'alluq satu mahzuh. Jikalau berlaku oleh kita atas pendapat asah. Kalau turun, kalau bau turunlah, kalau tak bau 3 hari lepas pada tu baru turun. Wa humila an-nassu fi thalathati ala zamanil bardi wal i'tidali. Okey, dah kita kata sekarang ni, boleh je turunkan mayat kurang 3 hari. Dah kalau ada nas yang kata 3 hari tu, maka wa humila an-nassu, dan ditanggungkan naik fa'il akan nas fi thalathati, pada 3 hari tu, ala zamanil bardi, atas waktu musim sejuk, atau wal i'tidali, dan cuaca yang pertengahan. Tak ada mudarat apa, 3 hari je. Afadahu Syirbiniyu, telah beri faedah akan demikian itu fa'il Asy-Syirbiniyu dalam kitab Mughnil Muhtaj, jilid yang keempat, muka surat 182. Wa minha, dan sebahagian daripadanya, wa minha ayil ma'asi, ma'asi apa? Badan. Baik, maksiat badan yang ke-57. Sebahagian daripada maksiat badan itu ialah
adamul wafa'i bin nadhri. Tidak melaksanakan pada nazar. Yang ini tidak memenuhi nazar. Dia nazar dia tak buat. Dosa. Idza nadhara fi'la ta'atin maqsudatin lam tata'ayyan. Apabila bernazar ia seorang maf'ulun bih fi'la ta'atin. Fi'la ta'atin idhafat masdar pada maf'ul. Fi'la maf'ulun bih ta'atin mudhaf ilaih. Akan melaksanakan benda ta'at maqsudatin, yang dimaksudkan, yang ditujukan akan dia ke ta'at tu, yang mana ta'at tu pula sifat lam tata'ayyan, yang maqsudatin yang tertentu, lagi pula lam tata'ayyan, yang tak wajib ia ta'at. Benda hak tak wajib dan dia tentukan, maka jadi wajib nazar. Sunat Isnin ditentukan puasa sunat Isnin. Puasa sunat Isnin tidak wajib, tapi dia bernazar jadi wajib. Gitu. Ka'itqin, seperti memerdekakan hamba, wa iyadati maridin, dan seperti menziarahi orang sakit, wa salamin, dan salam, wa tasyyi'i janazatin, dan menghantar jenazah. Dia bernazar kata aku nak merdeka hamba, wajib buat. Dia bernazar kata aku nak sembuh, aku nak menziarahi orang sakit, wajib buat. Dia bernazar untuk beri salam ke orang, wajib buat. Dia bernazar untuk hantar jenazah ke kubur, wajib buat. Wa qiraati suratin muayyanatin sifat surah, dan membaca akan surah idhafat masdar pada maf'ul. Membaca akan surah yang tertentu ia surah tu. Wa tuli qiraati salatin jama'atin, dan memanjangkan bacaan sembahyang jemaah. Memanjangkan bacaan sembahyang jemaah. Ada fi ya? Tak ada. Wa tuli qiraati salati jama'atin, dan memanjangkan bacaan sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab sembahyang jemaah ni sunatnya ialah pendek. Jadi tak dituntut oleh syarak untuk buat. Mungkin inilah. Sebab gini. Kalau benda makruh, nazar benda makruh tak boleh. Dia benda hak sunat biasanya. Benda hak sunat. Jadi tu li qiraati solati jamaah ni boleh kita tanggung kata atas kata jemaah redha, boleh ya? Jemaah redha belaka, sunat baca panjang. Jadi dia pun ta'yid, dia pun nazar. Okey ya. Jadi wajib ya. Tu. Habis. Liqaulihi ta'ala, sebab apa wajib? Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata dia wal yufu nuzurahum, dan hendak memenuhilah oleh kalian maf'ulun bih nuzurahum hum mudhaf ilaih, akan nazar-nazar mereka itu. Surah Al-Hajj ayat 29. Itu ayat Quran. Wa liqauli sayyidil awwalina wal akhirina, dan kerana berdasarkan sabdaan penghulu orang yang awal dan akhir, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar ia barang siapa maf'ulun bih ayyuti'a ay ita'at Allah, takdir asdar, bahawa mentaati ia man maf'ulun bi akan Allah, fal yuti'hu lamul amr, maka hendak mentaati ia seorang man hu akan akan Allah. Wa man nadhara ay ya'si Allah, barang siapa yang bernazar ia barang siapa maf'ulun bi ay ya'si, bahawa bermaksiat ia barang siapa Allah maf'ulun bi akan Allah, fala ya'sihi, maka jangan bermaksiat ia man hu akan akan Allah. La nahi. Bab tu dia majzum. Asalnya fala ya'sihi, ada ya. Tapi majzum hazah arah ilat. Itu ya. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, telah berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tahu mana? Fi Syarhir Raudi. Syarhir Raud siapa dia? Asnal Matalibi Syarah Raudhit Talib, jilid pertama, muka surat 587. Dia kata, walau nazara dhabhasyatin mathalan, jikalau bernazarlah ia seorang maf'ulun bih akan menyembelih seekor kambing. Ni biasa orang tanya ni. Kalau saya bernazar nak sembelih seekor kambing tu, saya kena tunai ke? Dia tak kata buat korban apa pun. Sembelih kambing. Sembelih kambing zahirnya apa dia? Zahirnya harusnya tu sembelih kambing biasa. Dia bukan kurbatan, kecuali kalau dia kait kurban. Okey. Walau nazara dhabhasyatin mathalan, ay masal tu masalan, contoh.
Walam yu'ayyin adzabihu, dan tidak sama sekali menentukan oleh orang yang sembelih itu baladan maf'ul bih, akan negeri tertentu. Dia tidak ta'yin. Orang dia semata-mata kata aku bernazar untuk sembelih kalau dapat sekian-sekian. Tak menentukan negeri mana-mana. Au ayyana lahu, ataupun menentu ia seorang lahu baginya bagi balad ghairal harami. Kau kan. Ayyana dzabih ghairal haram lahu ay lidzabhi. Boleh? Tu. Ataupun menentukan ia orang yang menyembelih akan selain haram dia, selain tanah haram. Lahu, untuknya, untuk zabah, untuk sembelih. Tapi walam yanwi fihi ma, tidak berniat ia sama sekali pada dua masalah itu. Masalah apa? Masalah apa tu? Masalah tidak mentakyinkan zabih akan negeri, ataupun mentakyinkan zabih selain tanah haram. Tapi dia tak berniat tadhiyata maf'ulun bih, akan berkorban. Walas sadaqata, tak niat sedekah. Bilahmi syatin, dengan daging kambing tu. Dia tak berniat untuk sedekah ataupun sembelih korban. Maka lam yanaqid nadhru man nadhara tu. Dan maka tidak sama sekali memadailah fa'il oleh nazarnya. Tak sah nazar. Nazar tidak sah. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya az-zabih tu, orang yang nak sembelih tu, khabar lam yu'alliqhu, tidak sama sekali mentaklik ia zabih akan az-zabha tu biqurbatin, dengan buat benda ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah seperti sedekah dan buat korban. Ini tak sah lah. Sebab dia sembelih. Aku nazar untuk sembelih kambing. Sembelih kambing harus. Untuk apa sembelih kambing? Sedekah. Baru sunat sedekah. Korban. Baru sunat korban. Bila dia nazar jadi wajib. Tu. Bi khilafi ma, berbeza dengan masalah idza nawa zalika, apabila berniat ia seorang zabih itu akan demikian kullam minat tadhiyah was sadaqah, setiap satu daripada buat korban ataupun sedekah. Dia niat buat sedekah, jadi wajib. Dia niat untuk buat korban, jadi wajib. Au ayyanal harama, ataupun dia tak niat pun sedekah dengan tadhiyah, tapi dia menentukan ia orang yang nak buat, orang yang nazar tu, orang yang nak sembelih tu, maf'ulun bi al-harama, akan tanah haram. Aku nak sembelih di tanah haram. Wajib. Tu wajib untuk tunaikan dengan mana beriyah daging tu. Orang yang bernazar tak boleh untuk dapat makan daging tu. Boleh. Dia kena sedekah semua. Yakni fa idza sahhan nadhru, apabila sahlah oleh nazar. Ni baru ni ada orang tanya juga ni. Dia bernazar apa? Sembelih apa tau? Sembelih apa tak ingat soalannya. Kalau dapat sesian saya bernazar nak sembelih kambing, kita boleh makan ke tak? Sebelum kita pergi kepada boleh makan ke tak tu, sah ke tak nazar tu? Tu dulu. Fa idza sahha an-nadharu, apabila sah an-nadharu bi an wujidat taswir, ai wa dhalika sihhatun nadhri musawwarun. Bermula demikian sahnya nazar tu ditaswirkan bi an wujidat fihi ay fi nadhri asy-syurutul madhkuratu, dengan sekira-kira bahawa didapati pada nazar itu naik fa'il syarat-syarat yang tersebut. Tadi itulah. Maka fayalzamuhu dzabhu, maka melazimilah akan man ataupun man nazara tu az-zabhu fa'il, oleh menyembelih. Apabila sah nazar maka kena wajib menyembelih. Wa yasluku maslaka wajib syar'i, dan menjalanilah menunaikanlah man nadhara tu, orang yang bernazar tu, maslaka ai fi maslaki, pada jalan wajib syar'i, wajib syarak. Di asas sunat itu wajib. Bila wajib, maka fala budda min i'ta'i jam'i min fuqara'i, maka tak dapat tidak min i'ta'i jam'in, daripada memberikan sekelompok orang, idhafat masdar pada maf'ul, minal fuqara'i jar majrur, daripada orang-orang fakir. Orang fakir siapa? Orang kitab Futuh sebut. Dalam kitab ni sebut dah dulu. Apa dia? Orang fakir, orang yang kurang daripada separuh keperluan hidup dia. Dia perlu hidup 50 hari, 50 ringgit sehari. Dia hanya dapat 20 ringgit je. Kurang separuh. Kalau miskin lebih separuh tapi tak cukup 50. Fakir kurang separuh dan tak cukup 50.
Itu. Fakir lebih teruk pada miskin. Aqalluhu aqallul fuqara, aqalluhu aqallu jam'in minal fuqara, bermula sekurang-kurangnya sekurang-kurang himpunan daripada fuqara tu thalathatul khabar, 3 orang. Ni kena tilik semula lah pendapat ni. Wallahu a'lam. Kalau untuk korban, untuk korban kita bagi fakir miskin. Tak syarat 3, 1 pun tak apa. Tak syarat 3, 1 pun tak apa. Sebab ni dia nukil daripada Asnan Matalib. Wala yujzi'u daf'uhu hayyan, dan tidak memadailah memberi akan dia. Akan apa? Akan azabah, tak azabah pula. Kalau nak kata asyatan, dia tidak ada makna pula. Fa yalzamuhu dzabhu daf'uhu. Yang nak kata tidak memadai memberi binatang tu dalam keadaan hidup, mesti sembelih, mati, bagi. Jadi daf'uhu tu boleh ya idhafat masdar pada fa'il, boleh ke? Wala yujzi'u daf'uhu daf'u man nadhara tu tidak memadailah oleh memberi oleh orang yang menazar tu, yang ni akan kambingnya hayyan, dalam keadaan hidup. Boleh ke itu? Atau idhafat masdar pada maf'ul, takdir jauh sikit, daf'uhu daf'ul madhkur minasyati hayyan, dalam keadaan syah itu hidup. Wala yajuzul aklu minhu, dan tidak haruslah fa'il memakan minhu daripadanya ada laham tak? Perkataan laham tak ada? Ada tu bilahmiha. Laham. Balik pada laham. Lahmiha lahmisyah. Wala yujzi'u daf'uhu daf'u lahmisyah, tidak memadai oleh memberikan akan daging kambing tu dalam keadaan hidup kambing tu. Wala yajuzul aklu minhu min lahmi al-asyati, dan tidak haruslah fa'il oleh makan daripada daging kambing tu. Tak boleh orang yang menazar, dia kena sedekah semua kepada fakir, fuqara, miskin. Macam tadilah kita kata, kalau tempat tu tak ada langsung orang miskin, orang fakir, maka yang paling rendah taraf kehidupannya. Maksiat yang ke-58, wal wisalu fi shaumi, berpuasa berterusan dalam berpuasa, tak buka-buka sampai ke sudah. Dah tu. Esok pula 2 jam dah. Wallahu ta'ala alam. Esok pagi insya-Allah khatam selepas subuh. Insya-Allah ta'ala, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jumpa esok pagi selepas subuh sehingga khatam insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.